Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat datang ke Umar Didik. Pembelajaran kita hari ini adalah subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita masih lagi dalam bab 1 iaitu aplikasi teknologi. Okey, hari ini kita akan habiskan dua subtopik yang terakhir dalam bab 1 iaitu subtopik ke-6 dan subtopik ke-7. Subtopik ke-6 kita akan belajar cara membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Okey, sebelum ni kita dah buat gambar rajah blok kan? Daripada gambar rajah blok tu kita buat lakaran idea. Daripada lakaran idea tu kita buat lakaran akhir. Okey, daripada lakaran akhir itulah kita akan buat penambahbaikan lah kepada produk. Okey, jadi yang subtopik ke-7 pula kita akan belajar membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai. Okey, produk yang kita dah ubah suai tu kita kena buat penilaian dululah supaya kita dapat pasarkan produk yang lebih berkualiti. Okey, pertama sekali kita kena buat justifikasi. Dekat sini lepas kita dah buat lakaran, kita dah ambil lakaran terakhir tu kan, lakaran akhir kita tu, kita perlu analisis keberkesanannya. Sesuai tak komponen yang kita pilih tu. Lepas tu kita kena justifikasi pada idea, bahan dan juga teknologi. Idea yang kita olah tu kan, idea apa yang kita tambah dekat dalam produk tu, kita kena justifikasikan. Kita gunakan bahan apa dan juga teknologi apa. Lepas tu kita kena tentukan sama ada produk yang kita hasilkan tu, kita hasilkan produk berfungsi sebahagian ataupun produk berfungsi sepenuhnya. Okey, contohnya pelajar boleh buka muka surat 27 dalam buku teks. Ada satu jadual cadangan penambahbaikan lah. Okey, dekat bahagian hadapan kereta kita akan letak LDR dan juga lampu LED. Dua ni berkait lah antara satu sama lain. Dan juga penderia inframerah kita letak dekat hadapan kereta, tapi pembas kita letak dekat atas bumbung kereta. Penderia inframerah ni berkait dengan pembas. Okey, justifikasi LDR ni dia akan kesan tahap pencahayaan yang ditetapkan lah. Kalau tempat tu gelap, dia akan beri isyarat kepada LED untuk menyala lah. Okey, tindakan dia kita akan pasang LDR dan juga LED. Macam mana kita nak nyalakan LED ni? Kita kena bangunkan pengaturcaraan lah supaya LDR dapat kesan tahap pencahayaan dan juga mikro pengawal tu ada akan menghidupkan lampu LED. Okey, untuk penderia inframerah pula dia akan kesan halangan pada jarak yang ditetapkan. Contohnya jarak dalam 0.1 meter, 0.2 meter contohlah kan. Okey, daripada jarak tu dia akan beri isyarat kepada mikro pengawal. Jadi mikro pengawal ni dia akan bagi arahan kepada pembas untuk bunyilah apabila awak punya kereta tu berada dengan jarak yang telah ditetapkan dengan halangan. Jadi kita akan pasang penderia inframerah pada hadapan kereta, pembas kita letak dekat atas bumbung kereta lah. Jadi lagi senang dengar kan, kuat dengar kalau kita letak bahagian dekat atas bumbung kereta. Okey, langkah-langkah dia yang pertama kita dah buat lakaran kan. Daripada lakaran ni kita letak susunan macam mana kita nak tambah baik. Maknanya kita letak pembas dekat bahagian atas, kita letakkan LDR, kita letakkan lampu LED dan juga kita letakkan inframerah lah. Okey, lakaran reka bentuk tu kita kena hasil mesti mengambil kira elemen dan juga prinsip. Sebelum ni kita dah belajar kan, kita dah letakkan elemen dan prinsip supaya kita punya produk ni dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, yang kedua pula memilih bahan. Dekat sini kita kena pilih bahan apa yang sesuai. Pembas jenis macam mana, lampu LED warna apa, wayar, macam mana kita nak ambil jenis penderia inframerah, litar kawalan LED. Semua ni kita kena pilih lah. Pilih bahan yang sesuai untuk kita letakkan dekat kawalan jauh. Pembas ni kita tak boleh lah ambil saiz yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kita kena pilih bahan-bahan yang sesuai lah dengan produk. Okey, yang ketiga membuat pengaturcaraan. Ini yang saya ajar tu lah, kita kena guna coding, kita kena guna bahasa komputer lah. Okey, untuk membangunkan pengaturcaraan dan kita akan memuat naiklah kepada papan litar iaitu mikro pengawal. Mikro pengawal tu dia akan menjalankan fungsi untuk apa yang kita tetapkan lah. Jadi mikro pengawal ni dia punya tugas adalah untuk memproses input yang kita dah letakkan.
Jadi langkah seterusnya kita akan buat membina dan memasang. Dekat sinilah kita letak semua komponen yang kita pilih tadi itulah. Okey, kita boleh letakkan pembas, kita letakkan LDR, kita letakkan inframerah dan juga lampu LED pada kita punya produk. Okey, kita kena pentingkan faktor keselamatan lah semasa kita buat proses pemasangan. Okey, kaedah nombor 5 pula, kita kena buat kemasan. Sebab apa kita kena buat kemasan? Okey, kemasan ni adalah salah satu cara untuk kita tambahkan daya tarikan kepada kita punya reka bentuk produk dan juga kita dapat melindungi komponen elektrik supaya tak terdedahlah kepada sentuhan. Kan kita punya gunakan tenaga elektrik kan, kita gunakan litar elektrik. Okey, kalau terdedah, terkena hujan dan sebagainya boleh menyebabkan kerosakan pada litar dan juga secara tak langsung kita dapat kurangkan risiko kecederaan kepada pengguna produk. Maknanya selamat digunakan. Okey, untuk langkah ke-6 adalah produk akhir. Dekat sinilah kita dapat selesaikan kita punya produk yang terakhir iaitu kereta kawalan jauh. Maknanya kita dah siap lah, kita letakkan pemasangan, kita dah letak kemasan, kita dah letak coding dan sebagainya lah. Jadi, lepas kita dah siapkan produk akhir kita kena buat penilaian. Okey, penilaian ni adalah salah satu perkara terpenting semasa pertimbangan untuk penambahbaikan. Contohnya, kalau penderia yang kita gunakan tu tak elok ke, ada kerosakan, jadi kita buat penambahbaikan lah. Okey, penilaian dekat kereta kawalan jauh ni kita akan menggunakan kaedah ujian parameter lah. Kita akan mengikut objektif yang ditetapkan. Contohnya, penderia inframerah ni. Kita tengok cara berfungsi dia macam mana. Dia akan berbunyi buzzer kalau dekat dengan halangan. Kalau LDR pula, dia akan nyalakan lampu kalau di tempat yang gelap. Okey, penilaian ni kita akan jalankan dalam situasi yang sebenar. Maknanya benar-benar berlaku lah. Kita akan test, kita akan tengok sendiri sesuai ke tidak kita punya komponen yang dipilih ni lah. Okey, lepas kita dah buat penilaian, kita kena letakkan keputusan ujian kita tu. Kita nak tengok sama ada kita punya LDR, LED, penderia inframerah dan juga pembas kita tu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okey, jenis ujian kita kena letaklah ujian apa kita buat. Kita buat ujian kefungsian. Okey, penambahbaikan dia adalah kita tambah LDR dan lampu LED. Macam mana kita nak buat? Okey, ujian parameter yang kita buat adalah kita bawa kereta kawalan jauh kita tu, kita gerakkan kepada kawasan yang gelap. Okey, kalau kita bawakan kepada kawasan yang gelap, LDR tu dia akan kesan cahaya kan. Okey, lepas tu kalau kawasan tu gelap, LED akan menyala. Kalau kawasan tu cerah, LED tu akan tertutup lah. Maknanya kalau betul lah berlaku macam tu, maknanya awak punya LDR dan juga LED tu berfungsi dengan baik. Okey, untuk penderia inframerah dan pembas pula, kita akan bawa kereta kawalan jauh tu pergi kepada tempat yang ada halangan lah untuk kita uji kita punya penderia inframerah ni. Jadi pengujian tu kita akan lakukan untuk menguji kefungsian pembas juga. Maknanya penderia merah ni kalau dia dekat dengan halangan dengan jarak yang telah ditetapkan, bas ni dia akan bunyi. Maknanya kalau tak ada halangan, bas tak berbunyi. Maknanya kalau macam tu, maknanya awak punya penderia inframerah dan juga pembas tu berfungsi dengan baik. Okey, lepas kita dah buat kita punya keputusan ujian, kita kena buat senarai semak jugalah. Kita nak tengok kita punya produk ni sesuai ke tak untuk dipasarkan. Okey, yang pertama, adakah reka bentuk produk dapat menyelesaikan masalah dihadapi? Sebab kita punya masalah tu halangan dengan tempat yang gelap. Jadi selesai tak masalah tu? Selesai, kita tandakan ya. Okey, adakah reka bentuk produk mempunyai kualiti yang baik? Ya. Adakah reka bentuk produk selamat digunakan? Tak ada kita punya produk tu tak ada bahan-bahan yang tajam lah. Okey, dan juga adakah reka bentuk produk mempunyai bahagian yang tajam? Tak ada kan? Tak ada, kita tandakan tidak. Adakah bahagian elektronik pada produk boleh membahayakan pengguna? Sebab kita dah buat kemasan kan? Kita dah simpan kita punya litar tu dengan baik. Jadi, dia tak membahayakan pengguna. Kita tandakan tidak. Adakah reka bentuk produk boleh dihasilkan dengan kos yang efektif? Maknanya ya. Okey, kat sini awak dah tanda lah. Kalau ada catatan, awak boleh tanda dekat sebelah sini.
Okey, lepas kita dah buat penilaian dan juga kita dah buat senarai semak, tibalah masa untuk kita buat keputusan dan juga cadangan. Okey, keputusan ni kita tengok pada kita punya produk akhir kita ni kan. Kita tengok balik kita punya komponen-komponen ni. Rupanya bas mengeluarkan bunyi apabila mempunyai halangan. Maknanya bas dan juga inframerah kita ni berfungsi dengan baiklah. Dan juga kita punya lampu LED menyala apabila berada di tempat yang gelap. Maknanya LDR kita ni dan juga LED ni dapat berfungsi dengan sempurna. Dekat sini kita boleh buat conclusion lah, kita buat kesimpulan bahawa kita punya produk ni mampu menjalankan fungsi yang dikehendaki dengan baik. Okey, untuk cadangan pula, kita akan buat meningkatkan kemampuan kawalan supaya kereta kawalan jauh dapat dikawal dengan menggunakan pergerakan isyarat tangan kan. Jadi, kita boleh kawal kita punya kereta tu gunakan isyarat tangan. Lepas tu, kita boleh juga buat cadangan untuk kita buat kontrol kan kelajuan kereta tu lah. Boleh dikawal kan, nak laju ke, nak slow ke. Dan juga kita boleh buat meletakkan komponen contohnya span di bahagian hadapan. Letak span kat depan ni supaya kalau ada pelanggaran dia akan menyerap hentakan. Maknanya kita punya kereta tu, kereta kawalan jauh tu tak mudah rosak. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga ianya bermanfaat. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran yang akan datang.